وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang mendatang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatang dengan dia dengan sesuatu. Apa benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatang? Daripada barang yang maklum. Daripada barang yang maklum, barang yang diketahui, daripada agama dengan darurah. Ini sambungan pada pertemuan kita pada bulan lepas. Maknanya dulu pengarang kita pada peringkat awalnya telah memberitahu kepada kita apabila sebut agama, maka melengkapilah di atas 3 perkara. Mana 3 perkara? Yang pertamanya iaitulah Islam, yang keduanya iaitulah iman, dan yang ketiganya iaitulah ihsan. Maka 3 ni dia panggil komponen agama. Manakala kita tahu komponen agama tu terbahagi kepada 3, Islam, iman dan juga ihsan. Lalu tu musannif kita, pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala menta'arifkan kepada kita tiap-tiap satu daripada 3 tersebut. Maka pada pertemuan yang telah lalu, Islam dia telah ta'arifkan kepada kita dengan bahawasanya Islam ni ialah mengikut zahir anggota. Itu Islam. Adapun pada malam ni pula dia nak ta'arifkan kepada kita berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan iman. Malam ni nak ta'arif iman. Iman dengan nun, bukan imam dengan mim tu tidak. Adapun imam dengan mim, yang tu dengan maknanya tiap-tiap orang yang diikut dengan dia.
tu imam. Dengan bahawasanya orang buat ikut dia. Dia tu orang yang diikut. Sama ada orang yang diikut di dalam bab mazhab, di dalam ilmu fiqh yang dipanggil dengan imam mazhab, ataupun di dalam bab sembahyang yang dipanggil dengan imam sembahyang, imam rawatib, ataupun imam di dalam rumah kita, iaitulah suami, itu imam. Sebagaimana kita doa dengan bahawasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu imam tu. Maksudnya, ya Allah, Rabbana hablana, anugerahkanlah kepada kami wahai Allah, berikanlah kepada kami wahai Allah, Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan kami, wa zurriyatina, dan daripada anak-anak cucu kami, qurrata a'yun, sejuk mata hati kami. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala anugerahkan kepada kita, berikan kepada kita pasangan ataupun anak, yang mana pasangan kita, anak kita tu qurrata a'yun, iaitu sejuk mata hati kita. Supaya Allah taala anugerahkan mereka tu kita sejuk mata hati. Dengan maknanya, kalaulah nisbah bagi pasangan kita dengan bahawa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pasangan kita taat kepada Allah, kalaulah di isteri, maka automatik dia taat kepada suami dia. Bila dia taat pada suami dia, hati kita tenang, hati kita sejuk, atau qurrata a'yun, sejuk mata hati kita, tak serabut. Dia ingat, dia dengar buah kita. Tiap-tiap percakapan kita, maknanya yang tidak bercanggah dengan agama, dia dengar. Dia buat air kepada kita, kita maknanya ketuk meja dia, mari dah. Tu panggil qurrata a'yun. Ni tak cakap panggil, tak punya. Tu dia panggil serabut. Tidak qurrata a'yun. Ni kita minta kepada Allah supaya Allah taala anugerahkan kepada kita pasangan kita yang taat kepada Allah, supaya kita tadi tu tenang dengan pasangan kita, sejuk hati kita, tak bulu mata. Begitu juga kita minta kepada Allah, anak kita pun demikian juga. Dengan bahawasanya dia taat kepada perintah Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tu dia taat kepada kita, iaitulah ibu bapa dia. Maka anak kita tadi sejuk hati kita, tak serabut dengan dia. Dalam doa tu juga kita iringi dia, waja'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, berikanlah kami juga lil muttaqin, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tu imama, iaitu sebagai ikutan bagi kita. Tu imam. Cara tu kita minta kepada Allah supaya Allah taala maknanya jadikan kita jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya di imam tu dengan makna orang yang diikut. Orang yang diikut, itu panggil imam. Adapun sekarang kita nak bicaranya, iaitulah iman dengan nun. Amana yu'minu imanan, dengan nun. Bermula iman itu yakni bermula takrif ataupun definisi, maksud ataupun pengertian bagi iman itu ialah membenar. Itu iman, membenar. Membenar tu
oleh hati. Kerana iman pengakuan yang terletak di hati. Itu panggil iman. At-tasdiq bil qalbi ataupun tasdiq al-qalbi, membenar oleh hati. Itu panggil iman. Iman ni ialah membenar ataupun mengaku tempatnya di mana? Di hati. Mengaku apa? Apa yang kita nak membenar di dalam hati yang nak dikatakan dengan iman tu? Membenar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni membenar akan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan di dalam hati kita akan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar pada tiap-tiap sesuatu, pada tiap-tiap satu-satu perkara yang mendatang ia, yang menyampaikan ia, yang memberitahu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampai dengan dia dengan sesuatu. Apa bayan daripada sesuatu yang perlu kita membenar di dalam hati tiap-tiap perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada barang, daripada hukum-hukum, daripada pekerjaan agama yang maklum, yang kita tahu dia, yang diketahui daripada agama, yakni daripada dalil-dalil agama, iaitulah Quran dan hadis, yang kita tahu, yang kita maklum dengan darurah, dengan jalan mudah. Tiap-tiap benda tu kita mengaku dalam hati kita, itulah yang dikatakan dengan iman. Balik daripada Islam yang dulu. Islam pun takrif sama juga, tapi mengaku di zahir seseorang, terima di zahir seseorang, yang tu Islam. Adapun iman, dia membenarkan di dalam hati dia tiap-tiap sesuatu yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pekerjaan yang Nabi bagi tahu tu benda daripada dalil-dalil agama, tapi dalil-dalil agama yang kita tahu yang serupa dengan darurah, yang syibih darurah dia panggil, yang kita tahu yang menyerupai dengan darurah. Apa darurah? Sebagaimana yang kita belajar dulu, darurah ni ialah tiap-tiap benda yang tak perlu kita fikir pada dalil. Tiap-tiap perkara yang tak perlu kita maknanya bicara pada dalil, itu panggil darurah. Seperti sembahyang, puasa, zakat. Benda ni benda agama. Benda agama yang ada dalil. Setelah mana maknanya benda tu benda agama yang asalnya kena bahas, kena belajar, kena bicara pada dalil. Tak kalau sudah kita maklum benda tu, tiap-tiap orang tahu belaka. Manakala tiap-tiap orang tahu belaka, dia panggil benda tu syibih darurah. Serupa dengan tak payah cakap pada dalil. Serupa dengan benda tu tak perlu kita kata, tak perlu kita bahas kepada dalil, benda tu tahu belaka dah. Asalnya benda agama ni benda kena tahu di dalil. Asal benda agama kena bahas kepada dalil, kena belajar dia. Tu panggil agama asalnya. Tiba-tiba manakala semua lapisan masyarakat pakak-pakak belajar belaka, hinggakan benda tu masyhur, seperti sembahyang, orang tahu belaka wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat. Seperti pekerjaan agama tersebut seperti darurah, seperti tak perlu fikir daripada dalil kerana orang tahu belaka. Walha asalnya agama ni kena ada dalil, datang daripada dalil, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala begitu,
Ni dia kata barang yang maklum daripada agama dengan darurah, yakni yang diserupai dengan darurah. Ni nak mengaji payah sikit. Yang diserupai dengan darurah, dengan maknanya serupa dengan darurah dah. Yakni pada pihaknya tak payah cara daripada dalil orang tahu belaka hingga orang kafir pun tahu juga. Benda ni kita membenar dalam hati. Dia panggil iman. Dia panggil iman. Kita membenar dalam hati kita. Kita mengaku dalam hati kita. Dia panggil kita tu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membenar dalam hati kita. Kita terima dalam hati kita tiap-tiap benda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman-iman ni benda mahal lah. Benda yang tak ada dijual di kaki lima. Benda yang tidak ada maknanya kita nak cari di tepi-tepi pantai ataupun di desktop ataupun di ekonsif. Tak ada ni. Benda mahal. Naknya di ilmu, di majlis ilmu. Nak membenar ni, manakala kita nak terima hati, mesti melalui tahu dulu. Nak tahu, duduk majlis ilmu. Manakala kita duduk majlis ilmu, kita tahu, lalu tu kita membenar, dipanggil kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya segala perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah panggil iman. Jadi iman ni benda mahal. Satu nikmat, satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang makna nikmat ni nikmat yang paling besar. Ni iman, nikmat yang paling besar. Dalam banyak-banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum, nikmat Allah ni banyak. Allah taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah wa la tuhsuha. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu nak hitung, jika kamu nak bilang satu daripada nikmat Allah, Allah Ta'ala isyaratkan dengan nikmat Allah. Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan ni'amallah, iaitulah kalaulah kamu nak hitung segala nikmat Allah, tak. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak hitung nikmat Allah, satu sahaja daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tak boleh nak hitung dah. Satu nikmat saja, Allah Ta'ala kata nescaya kamu tak boleh nak hitung dah. Nak isyaratkan kepada kita banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Contohnya di mata kita ni, diri mata tu satu nikmat. Bulat mata kita tu satu nikmat. Di mata kita pula ada mata putih. Di mata putih tu pula ada mata hitam yang kecil. Di mata hitam yang kecil ada urat-urat dia, ada air mata, ada bulu mata. Semua tu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tak terhitung dah nak bilang di satu mata nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Dengan mata tadi dapat kita melihat bagian-bagian semuanya tu lahir daripada satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada hamba dia. Oleh kerana banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ulama membahagikan nikmat itu kepada dua jenis, kepada dua bahagian. Yang pertamanya dipanggil dengan nikmatul ijad. Nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita. Nikmat Allah Ta'ala buat kita daripada tidak ada kepada ada. Dengan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala mengada kita tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil nikmat yang pertama, nikmatul ijad. Nikmat Allah Ta'ala beri kita ada dengan kemurahan dia, tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak lahir di bumi,
tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan kita, oh ni nikmat yang paling besar, iaitulah nikmatul ijad. Daripada tidak ada kepada ada kita. Lalu tu setelah mana Allah Ta'ala jadikan kita daripada tidak ada jadi ada, lalu tu timbullah nikmat yang kedua, iaitulah nikmatul imdad. Nikmat bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat bantuan ni banyak. Mulai daripada kita lahir tadi, kita daripada tidak ada kepada ada. Setelah daripada tu tak putus-putus nikmat pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggalah hari kiamat, hinggalah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil nikmatul imdad, nikmat bantuan daripada Allah setelah mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita daripada mengadakan kita setelah mana kita tidak ada sebelum ni. Itu nikmatul imdad. Manakala nikmatul imdad tu dah banyak sangat, di sanalah terdapat nikmat yang paling besar, iaitulah nikmat iman dan juga Islam serta kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Sehingga kan kita duduk sebut selalunya alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Wa kafa bihima min a'zamin ni'am. Dan memadalah bagi kita dengan dua nikmat yang tersebut bagi kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu besar dua nikmat ni. Kerana itulah pada satu hari, maknanya ada seorang sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, lalu tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu di belakang dia, Nabi dengar apa yang dia kata, alhamdulillah allazi ja'alani minal muslimin. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu wahai Allah kerana engkau telah mengurniakan kepada aku, kerana engkau telah menjadikan aku daripada kalangan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat Nabi. Lalu tu Nabi lalu di belakang dia. Dan di antara doa dia lagi, alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, aku puji kepada engkau, aku mengucapkan syukur kepada engkau kerana engkau telah memilih aku daripada kalangan orang yang maknanya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga kesyukuran terdapat di dalam doa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang pertama kerana menjadi orang Islam. Syukur yang kedua kerana menjadi orang yang beriman. Syukur yang ketiga iaitulah dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Nabi dengar. Nabi dengar doa rintihan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tu Nabi tepuk bahu dia. Nabi tepuk pegang bahu sahabat dia yang syukur kepada Allah Ta'ala tadi dengan mengatakan laqad syakarta syukran azima. Wahai sahabatku, sesungguhnya engkau telah bersyukur dengan syukur yang sangat besar. Sesungguhnya engkau telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana terima kasih engkau ni adalah sebesar-besar terima kasih, iaitu menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman serta menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga nikmat ini wajib kita syukuri ya. Ni tanpa kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang Islam, orang yang turut undang-undang Allah, serta kita menjadi salah seorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui oleh mana-mana umat yang terdahulu hatta Nabi Musa alaihi salam.
Nabi Musa cemburu. Sehingga kan Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau baginda dijadikan salah seorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa beliau baginda bercita-cita sedemikian? Kerana beliau telah melihat di dalam kitab Taurat berkaitan dengan kelebihan mereka yang dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis daripada Abi Hurairah, anna Musa lamma nazala bit Taurati qara'aha, bahawasanya Nabi Musa alaihi salam manakala diturunkan kepadanya kitab Taurat, lalu tu Nabi Musa membaca dia. Nabi Musa membelek-belek akan kitab Taurat untuk dibaca oleh baginda Nabi Musa alaihi salam. Setelah mana Nabi Musa membelek-belek, Nabi Musa membaca kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, fawajada fiha zikra hazihil ummah. Didapati di dalam kitab Taurat tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, terdapat disebut di dalam kitab tersebut tentang perihal berkaitan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi Musa baca, Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, inni ajidu fi alwahi ummatan." Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mendapati di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat ini, aku melihat ada satu ummah. Aku melihat di dalam kitab Taurat tercatatnya terdapat satu umat, yang mana umat tersebut walaupun dibangkitkan oleh Engkau akhir sekali, tapi mereka itu umat akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala paling awal. Lalu tu kata Nabi Musa, faja'alha ummati. Wahai Allah, jadikanlah umat tersebut yang aku lihat tadi kelebihan dia, jadikan itu sebagai umat aku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatan Ahmad. Wahai Musa, itu merupakan umat bagi Rasul yang bernama Ahmad. Lalu Nabi Musa melihat lagi di dalam suhufnya, di dalam kitab Taurat, lembaran demi lembaran. Inni ajidu fi alwah, aku mendapati di dalam lembaran-lembaran kitab Taurat tersebut satu umat. Tercatatnya di dalam kitab Taurat satu umat yang mana mereka itu menghafal kitab-kitab, menghafal segala isi-isi yang terkandung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap nabi tersebut. Dia hafal benda tu. Lalu tu kata Nabi Musa, wahai Allah, jadikanlah umat tersebut yang hafal isi kandungan yang tercatat di dalam kitab tersebut, jadikanlah ianya sebagai umat aku, wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tilka ummatan Ahmad. Selagi sekali Allah Taala mengatakan itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah umat bagi Rasul yang bernama Ahmad. Banyak sekali terdapat di dalam kitab Taurat berkaitan dengan kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sehinggalah Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah, ij'alni min ummati zalikan nabi. Wahai Allah, manakala lihat banyak sangat hadis tu sangat panjang, banyak sangat cerita-cerita kelebihan-kelebihan orang yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir sekali Nabi Musa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bercita-cita untuk menjadi umat Nabi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada kita betapa besarnya Allah Taala pilih kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 nikmat yang sangat besar, iaitulah nikmat Islam, nikmat jadi orang yang beriman, serta nikmat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ni benda mahal. Benda yang tidak ada dijual di kaki lima, tak boleh nak beli dia. Nak iman 50 kilo, nak iman boleh 100 kilo, tak ada. Benda tidak ada dijual, melainkan ianya terdapat di dalam majlis ilmu. Kerana iman membenar hati. Untuk membenar tadi itu, bolehkah dengan kita tak tahu? Tak boleh. Mesti dengan tahu. Maka nak tahu tu mesti melalui majlis ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu, kita tanya menanya berkaitan dengan ilmu. Barulah kita mendapatkan maknanya untuk membenarkan di dalam hati kita tadi tu. Itu iman bagi. Dan dikehendaki dengan membenar itu. Dah dia kata tadi, iman ni ialah maknanya membenar hati. Apa maksud membenar hati? Dan dikehendaki dengan membenar itu, yakni membenar pada takrif yang tersebut tadilah. Maksudnya ialah mengikut hati dan menerima hati akan barang, akan hukum-hukum yang tersebut itu. Apa hukum-hukum yang tersebut itu? Iaitulah hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dia daripada agama dengan darurah. Benda tu kita membenar dalam hati kita, kita ikut hati kita, kita terima hati kita. Dipanggil kita tadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud iman, membenar di hati. Adapun Islam dulu, iaitulah mengikut anggota. Anggota zahir kita, lidah kita kehendaknya. Hak tu Islam. Adapun iman, bahagian batin, iaitulah hati kita. Kita terima hati kita. Itu iman nama dia. Tiada semata-mata, yakni tiada dikehendaki dengan membenar itu. Gitu. Tiada, yakni tiada dikehendaki dengan membenar itu semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Situ tak panggil iman lagi tu. Semata-mata kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu benar, tapi hati kita tak ikut, hati kita tak terima. Yang ni tak dipanggil iman. Dengan semata-mata tahu. Lalu tu dia kata lagi, tak kala maknanya tiada dikehendaki dengan membenar tu semata-mata tahu benar Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hati tak ikut, maka tiada dihukumkan dengan iman, yakni tiada dihukumkan dengan beriman seseorang yang tersebut pada kebanyakan daripada segala kafir. Kafir mana? Kafir yang mengetahui mereka itu segala kafir. Dia tahu bahawasanya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu, dia tahu apa? Dia tahu Nabi kita Muhammad ni Nabi dan Rasul yang sebenar. Tak boleh kita nak hukumkan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu orang kafir. Hati dia tak ada ikut, dan ketiadaan menerima hati mereka itu orang kafir. Hati dia pun tak ada terima, dia tak ikut, dia tak terima.
akan demikian itu, demikian bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang sebenar. Hati dia tak ada terima, hati dia tak ada membenarkan, tapi hanya sekadar dia tahu saja. Sebab tu tak boleh nak dihukumkan orang yang tersebut. Orang yang semata-mata tahu saja tapi dia tak membenar dalam hati, tak boleh kita hukumkan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tahu serta terima hati, tahu serta mengikut hati, barulah dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata tahu tapi tak terima, yang tu tak dihukumkan dengan iman. Tak dihukumkan dengan iman. Sebab itulah maknanya sebagaimana Abi Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat-dekat nak mati dia, maknanya setelah mana dilikung oleh pembesar-pembesar Quraisy pada ketika itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sempat menjenguk-jenguk saja, terjinjit-jinjit sahaja terhadap bapa saudara dia yang senantiasa pada ketika hidupnya menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melontarkan perkataan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakanlah wahai saudaraku, wahai bapa saudaraku, mu kata la ilaha illallah, mu kata dua patah perkataan ni, aku akan syafaat kamu di hari akhirat kelak. Tapi sebaliknya, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan perkataan tersebut. Walha Abi Talib, dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap perkara yang Nabi dakwa, tiap-tiap perkara yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar belaka. Semuanya betul belaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh nak dihukumkan dengan Abi Talib sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Supaya nak membezakan kita daripada sejarah tadi, nak membezakan kita, tahu tu lain, menerima hati tu lain. Tu dua perkara yang berbeza. Tahu lain, terima hati tu lain. Tidak sama tu. Tidak dia orang panggil tahu tu ialah menerima, hati tu tidak. Tak semesti. Dengan maknanya tak semestinya tahu tu ialah menerima. Kadang-kadang dia tahu tapi tak menerima. Ini sebagaimana kisah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas qaul yang masyhur, di atas qaul pendapat ulama yang masyhur, yang kita selalu dengarlah, iaitulah dihukumkan dengan keimanan Abi Talib tu tiada. Sebaliknya ada berlaku khilaf lah. Tadi nak contoh, tahu dengan menerima tu lain-lain. Walau bagaimanapun di dalam kisah Abi Talib ini ada berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada pendapat ulama menyatakan iman Abi Talib ini, dihukumkan Abi Talib ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tetapi tidak maknanya dihukumkan dia tu di atas dunia saja. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Dengan bahawasanya balik akhirat dia tu digolongkan orang yang beriman kepada Allah. Walaupun di dunia dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, di akhirat digolongkan orang yang beriman. Alasannya kerana Abi Talib dari segi perbuatan dia, nampak dia menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan maknanya tiap-tiap Nabi nak pergi mana, dialah yang akan menolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Abi Talib terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tempat kerusi khas yang diduduk oleh Abi Talib
tidak dibenarkan olehnya bagi sesiapa pun untuk duduk melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahawasanya hati dia terima apa yang disampaikan oleh anak saudara dia, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini atas qaul yang kedua. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Cuma nak misal tadinya nak cerita kepada kita tahu tu lain, terima hati itu lain. Begitu jugalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, mereka itu mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia kenal anak-anak dia sendiri. Lalu tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi tanya kepada salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah, nama dia tak ingat, lupa nama dia. Abdullah bin Salam kalau tak silap. Jadi dia ni dikenali dengan 2 kali beriman. Beriman kali pertamanya dia beriman kepada kitab Taurat, kerana dia sempat dengan kitab Taurat. Kali kedua dia beriman dengan Al-Quranul Karim. Dia beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam nama dia kalau tak silap. Ini sahabat Nabi. 2 kali beriman dia. Lalu tu Sayyidina Umar Al-Khattab tanya kepada dia, wahai Abdullah bin Salam, acu kamu cerita, tolong bagi tahu kepada aku tentang ayat yang Allah Ta'ala turunkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenalilah puak-puak mereka itu akan Nabi SAW. Dia kenal seperti dia kenal anak-anak mereka itu sendiri. Apa ayat itu maksudkan? Lalu tu Abdullah bin Salam menyatakan, ayat itu maksudnya puak-puak kafir musyrikin ini kenal Nabi SAW. Dia kenal Nabi itu betul. Bagian-bagian apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya betul. Dia kenal. Dia kenal Nabi itu betul seperti mana dia kenal anak-anak dia dengan bahawasanya ni anak aku sendiri. Dia kenal begitulah. Bahkan lebih daripada tu lagi dia kenal Nabi Rasulullah SAW ni adalah benar. Tapi dia tidak mengikut di hati dia. Tapi hati dia tak terima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi dia kenal. Tapi dia tahu. Sebab itulah mereka itu tidak boleh dihukumkan dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana semata-mata kenal. Kerana semata-mata tahu. Tapi hati dia tak terima. Begitulah kebanyakan orang kafir musyrik pada ketika itu. Dia kenal Nabi SAW. Dia tahu apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul. Tapi dia tak terima hati dia. Kerana keegoan dan sebagainya. Begitu jugalah Abu Jahal. Abu Jahal apabila ditanya oleh rakan dia Al-Akhnas, wahai Abu Jahal, apa pendapat engkau tentang manusia yang seorang insan yang bernama Muhammad? Dia kata apa yang diceritakan oleh Muhammad tu betul belaka tu. Tapi aku tak boleh nak ikut dia. Kalau aku ikut dia aku jatuh. Tu ego Abu Jahal. Dia tahu apa yang disampaikan oleh Nabi tu betul. Tapi dengan sekadar tahu, tidak boleh dihukumkan seseorang tersebut dengan beriman, dengan iman di dalam hati dia. Tak boleh. Anaknya kena ada satu lagi, iaitulah terima. Tu barulah dikatakan orang tersebut orang yang beriman. Tu iman-iman ni naknya mengaku hati. Bukan semata-mata tahu saja. Tidak. Tak boleh nak dihukumkan dengan beriman. Sebaliknya, kalau kita tahu pegangan-pegangan puak-puak Nasrani umpamanya, kita tahu Nasrani berpegang Nabi Isa itu adalah anak Allah. Kita tahu Uzair itu dipegang oleh puak-puak Yahudi sebagai anak Allah. Adakah kita tergolong daripada golongan orang Yahudi juga? Adakah kita tergolong daripada kalangan orang Nasrani juga kerana kita tahu? Tidak.
Kerana semata-mata tahu tu tidak. Naknya membenar hati. Lainlah kita tahu Uzair tu anak Allah serta kita membenar dalam hati, oh kita jadi Yahudi juga. Lainlah kalau kita tahu Nabi Isa itu adalah anak Allah serta kita membenar juga dalam hati, oh jadi kita tu Nasrani juga. Tahu tidak menyebabkan kita beriktikad dengan iktikad sedemikian. Semata-mata tahu tu. Adapun naknya terima dalam hati. Baru kita maknanya kalau kita terima Uzair tu anak Allah, maksudnya kita Yahudi juga. Kalau kita terima dalam hati kita ni maknanya kita terima dalam hati kita Nabi Isa tu anak Allah, maka kita tu tergolong daripada orang Nasrani juga. Semata-mata tahu tidak menjadikan kita tadi sebagai iktikad tersebut. Tak semata. Dengan tahu saja tu tidak menjadi sedemikian rupa. Naknya terima dalam hati tu. Ini pun samalah. Dalam berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naknya terima di hati. Semata-mata tahu tak jadi. Itu iman bagi. Dan segala rukun iman itu, dan bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman, arti beriman percaya dengan Allah. Ini rukun yang pertama. Ini sebagaimana kita tahulah, bilang saja je lah. Dan segala rukun iman itu yakni dengan makna rukun hakiki. Segala perkara yang jadi iman dengan dia. Ini dia panggil rukun hakiki. Tak sebagaimana rukun Islam sebelum ni yang dikatakan dengan rukun urfi. Tu dulu rukun Islam dengan makna rukun urfi. Adapun berkaitan dengan iman, rukun iman yang dimaksudkan iaitulah rukun hakiki. Apa rukun hakiki? Segala perkara yang jadi iman dengan dia. Tidak ada salah satu daripada dia, maka tidak beriman nama dia. Naknya semua tu kita kena percaya belakang. Itu panggil rukun hakiki. Tak boleh luput salah satu daripada 6 rukun ini. Dan segala rukun iman itu 6 perkara. Mana 6 perkara? Pertama, beriman ataupun arti beriman itu percaya dengan Allah, yakni kita percaya dengan kewujudan Allah, kita percaya dengan kidamnya Allah, kita percaya dengan bakanya Allah, kita percaya dengan mukhalafah Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya Allah Taala Maha Kuasa, kita percaya Allah Taala Maha menghendaki, Maha mendengar dan sebagainya. Itu dia panggil kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dia kupas di dalam kitab dia ni satu persatu berkaitan dengan percaya kepada Allah, rukun iman yang pertama. Itu semuanya dia akan hurai satu persatu di dalam kitab kita ni. Yang kedua, beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah, yakni kita percaya, kita mengaku di dalam hati kita ada malaikat Allah. Kita wajib kita percaya, wajib kita mengaku dengan tentu sungguh ada satu makhluk Allah, satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil dengan malaikat. Apa malaikat-malaikat ni? Jenis dianya tidak makan, tidak minum, tidak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasalah malaikat ni jenis dia taat kepada Allah, tak pernah derhaka kepada Allah, tidak lelaki, tidak perempuan. Wajib kita iktikad begitu. Semua tu dia akan hurai kepada kita di dalam akhir kitab kita ini, iaitulah di dalam bab sam'iyat, di dalam bahagian sam'iyat. Apa sam'iyat?
perkara-perkara yang kita dengar daripada pertuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat begini. Semuanya dia akan hurai di dalam kitab kita. Ni semua kita nak bilang saja ya. Yang kedua, beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Tinggi ni, tinggi darjat malaikat ni. Walaupun tinggi darjat malaikat, di antaranya malaikat Jibril alaihi salam, iaitulah ketua bagi segala malaikat, tinggi tak tinggi maqam dia sehingga dapat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga langit ketujuh. Itu tinggi peringkat malaikat. Setelah mana peringkat naik kepada langit yang ketujuh, naik kepada Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak boleh dah nak naik. Kalau aku naik juga, kata malaikat Jibril, nescaya aku akan hangus terbakar. Lalu tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, naik kepada naik lagi daripada Sidratul Muntaha, iaitulah ke mustawa. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kelibat. Datang kelibat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada kelibat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, Nabi tanya, "Adakah itu malaikat? Hal malakun? Adakah kamu malaikat?" Lalu tu bayang-bayang tersebut menjawab bunyi satu suara, "Bukan malaikat." "Tidak, aku bukan malaikat." "Hal nabiyun? Adakah kamu tu nabi?" Bunyi suatu suara lagi kata, "Tidak, aku bukan nabi." Bahkan kata dia, "Aku ni ialah seorang laki-laki yang mana kana fid dunya, sewaktu aku berada di atas dunia, lisanuhu, lidah aku tadi tu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah aku senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala." Apa? Nak mengisyaratkan kepada kita, nak membuat pengajaran kepada kita, kita ni di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh menjadi tinggi nisbah pangkat kita. Siapa dia? Orang yang selalu di lidah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar orang ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darjat dia sungguh tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usaha dia, lawan nafsu kita, lawan mujahadah nafsu kita, barulah maknanya kita dapat untuk tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, beriman dengan malaikatnya, malaikat Allah. Ketiga, beriman dengan segala kitabnya, kitab bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya kita percaya dalam hati kita ada maknanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala isi kandungan dia wajib kita percaya dia. Itu semua huraian dia di dalam kitab kita di belakang nanti. Keempat, beriman dengan segala rasulnya, rasul Allah. Kena percaya dengan segala rasul, bukan percaya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, tidak, bahkan kena percaya dengan segala rasul-rasul, segala utusan-utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena percaya, kena beriman kepada segala rasul. Sebab tu dia ibaratkan di dalam kitab kita ni segala rasul, iaitu banyak rasul, wajib kita percaya dia. Kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Percaya dengan hari yang kesudahan, iaitulah hari kiamat ataupun hari akhirat. Kena percaya satu hari akan tiba, iaitulah hari kiamat. Bila dia? Yang tu kita tak tahu. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun apabila ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni matas saah ya Muhammad," beritahu kepada aku bilakah akan berlakunya hari kiamat. "Ma mas'ulun anha bi'alamu minas sa'il." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah sepatutnya yang tanya tu lebih tahu daripada orang yang ditanya?" Dengan maknanya aku tak tahu, mulah sepatutnya lebih tahu, iaitulah malaikat. Apa nak cerita? Nak ceritanya tentang tarikh bilakah berlaku hari kiamat, tidak siapa pun tahu. Ini semua adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Cuma wajib kita beriman dengan dia akan adanya hari kiamat. Wajib beriman. Kalau kita syak, bermakna kita bukan daripada orang yang beriman. Kalau kita berpapuh dalam hati kita, iya ke ada hari kiamat? Dipanggil kita tu tidak orang yang beriman, bukan daripada kalangan orang yang beriman. Kena yakin. Ini kerana Nabi SAW yang memberitahu kepada kita. Kena yakin. Walaupun tidak ada orang sebelum ni SMS kepada kita, tidak ada orang yang sebelum ni maknanya WhatsApp kepada kita, oh sekarang ni aku kena seksa dan sebagainya. Walaupun tak ada orang beritahu kepada kita, WhatsApp kepada kita orang yang telah mati, pun wajib kita kena percaya dengan yakin. Tak boleh kita nak berpapuh dalam hati. Tak boleh kita nak syak wasyangka. Kalau syak wasyangka, bermaksud kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kena jaga. Kena yakin. Kena yakin 100% ada perkara-perkara tersebut. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Ini rukun yang keenam. Kita kena percaya kepada qadar, kepada takdir, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada ketentuan tersebut baik dan jahatnya jahat ketentuan ataupun jahat takdir, jahat qadar. Artinya bahawasanya sekalian perkara, ini artinya, arti beriman dengan qadar baik dan jahat ni, artinya bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok, sama ada perkara tersebut elok. Apa elok? Perkara yang bersetentang dengan syariat Allah. Dia panggil elok. Apa? Seperti taat. Misal bagi perkara elok. Atau keji. Apa keji? Perkara-perkara yang tidak bersetentang dengan syariat. Dia panggil benda tu benda keji. Misal seperti maksiat. Perkara elok ataupun perkara keji seperti maksiat tadi tu, ataupun perkara elok seperti taat tu, wajib kita iktikadnya hasil ia perkara keji, perkara elok terjadi berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita iktikad dalam hati, berlaku sekalian perkara, sama ada elok ataupun tidak elok, semuanya adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita iktikad begitu. Wajib kita iktikad berlaku dengan perbuatan Allah. Dengan perbuatan Allah berlaku tu atas muafakat, atas berbetulan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kehendak Allah tu? Pada sedia kala. Sedia kala lagi Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak perkara tersebut berlaku. Apa kesimpulan di sini? Dengan maknanya wajib kita iktikad dalam hati kita dengan bahawasanya segala perkara telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, wajib kita iktikad dalam hati kita segala perkara ni telah ditentu oleh Allah Ta'ala. Azali lagi Allah Ta'ala tentu dah. Ini dipanggil qada. Yang kedua, wajib kita iktikad juga apabila sampai masa apa yang Allah Ta'ala tentu sedia kala tadi, apa yang Allah Ta'ala telah qadakan tersebut, manakala sampai masa dia berlaku benda tu dengan perbuatan Allah, ini dia panggil takdir, dia panggil qadar. Inilah yang dikatakan qada dan qadar. Tiap-tiap segala perkara yang Allah Ta'ala tentu sedia kala, dia panggil qada. Apabila sampai masa apa yang Allah Ta'ala tentu tu akan terjadi bila sampai masa terjadi, itu dia panggil qadar. Pun wajib kita beriman Allah Ta'ala lah yang buat benda tu. Sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu benda yang tidak baik,
ialah dengan ketentuan daripada Allah dan terjadinya dengan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita i'tiqad, wajib i'tiqad. Adapun bab kata lain, bab percakapan lain. Bab i'tiqad, segala perkara sama ada baik ataupun jahat adalah ketentuan daripada Allah. Terjadinya adalah dengan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab i'tiqad, bab pegangan dalam hati. Adapun di dalam bab pertuturan, itu beza. Adapun di dalam bab percakapan, tak boleh kita nak sandarkan, maknanya dalam bab percakapan kita nak kata Allah Ta'ala lah yang buat aku ni mengerjakan zina umpamanya. Yang tu haram. Walaupun bab i'tiqad betul, Allah Ta'ala lah yang menentu. Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan kita tu jatuh kepada zina. Adapun dalam bab percakapan, haram kita menuturkan Allah Ta'ala lah yang buat aku jadi ni berzina. Haram. Bahkan kata ulama, kalau dia i'tiqad dalam hati dia untuk menghalalkan zina dengan berkata sedemikian, jatuh ke dalam lembah kekufuran orang tersebut. Ini dalam bab percakapan dengan bab i'tiqad lain. Ini dua perkara yang berbeza. Dalam bab i'tiqad, ya, sama ada baik ataupun jahat, kesemuanya ditentukan oleh Allah, kesemuanya berlaku atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bab i'tiqad. Adapun bab percakapan, tidak dibenarkan sama sekali kita kata manakala kita jatuh di dalam lembah kemaksiatan, kita kata kita sandarkan maksiat tersebut Allah Ta'ala lah yang buat kita jadi begitu haram. Kerana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita ikhtiar dan usaha. Semua ni kita akan belajar di dalam bab kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan secara terperinci berkaitan dengan isu ini. Cuma apa yang kita nak dapatkan secara ringkasannya, dalam i'tiqad lain, dalam masalah percakapan lain. Lain dua perkara yang berbeza. I'tiqad tu betul. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Itu biar kita dapat beza di antara dua perkataan tersebut, dua perkara tersebut. Bermula ihsan itu berbuat baik. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bulan depan cuti. Cuti balik Kelantan.